Oh, kerajaan kalau gagal kita ambil alih. Mimpilah kau nak ambil alih kerajaan sekarang ni. So, saya nak tanya menteri-menteri, termasuk menteri undang-undang dulu, dia buat apa? Ada yang katakan saya tak tahu. Bagaimana boleh seorang menteri jawab tidak tahu dalam kes yang seberat ini? Ya, saya tegaskan ini, Tan Sri Ketua, kerana ada percobaan nak laga-lagakan seolah-olah kita menentang. Di mana yang kita tentang? Kes ini kes yang diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, dicabar oleh Nik Alina yang mengatakan bertentangan dengan persekutuan. Maknanya Dewan Undangan Negeri tidak boleh berkeputusan, Parlimen tidak boleh berkeputusan, Perdana Menteri tidak boleh berkeputusan, bawa ke mahkamah. Dan sekarang ke Mahkamah Persekutuan. Bila dibawa ke Mahkamah Persekutuan? 25 Mei tahun lalu. Siapa yang perintah 25 Mei tahun lalu? Siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Undang-Undang? Ya, dan sekarang ini semua dibebankan kepada kita. Doa berjela-jela, hamun bukan main bagi menakutkan orang. Doa kepada siapa? Tak boleh doa kepada menteri yang bangsa itu. Pasal apa masa kamu menteri pun tak jalankan tugas? Ini itu 25 Mei. Baik. Kemudian Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk memulakan prosiding. Bila? 30 September 2022. Siapa Menteri Undang-Undang pada masa itu? Mana menteri-menteri pada masa itu? Tak tahu. Mana mungkin seorang menteri dalam kabinet dalam kes seberat yang menentang syariah Islam, dia tak tahu. Alasan mudah je. Kalau kita salah, kita tak tahu. Tapi ya, kita bersamalah. Saya tak ada masalah sebenarnya hal ini. Kerana dalam Majlis Kemajuan Islam awal tahun ini, Badulin Yang Maha Mulia Sultan Selangor bersetuju untuk menubuh jawatan kuasa khas mengkaji. Kita tak boleh dalam perlembagaan negara kita yang disetujui daripada merdeka sampai sekarang memberikan ruang kepada semua negeri buat undang-undang sendiri dan melibatkan kes sebenarnya. Kerana Mahkamah ada mahkamah syariah, ada mahkamah sivil di bawah federal, mahkamah syariah bawah negeri, polis di bawah federal, penjara di bawah federal. Jadi sebab itu harus ada rundingan. Mengapa tidak ada rundingan pada tahun 2020, 2021? Tanya menteri pada masa itu, jangan tanya saya. Saya jadi Perdana Menteri, kita tubuh tentang kuasa, kaji. Mengapa kita harus kaji? Kerana dia melibatkan bukan saja Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dia melibatkan Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Johor, semua negeri-negeri. Harus ada ruang mereka mengkaji. Baik, apakah kita menentang pelaksanaan syariah? Saya jawab tidak. Siapa yang perkenalkan 1211A? Perundangan Kota Baru Lebih Maarif yang substantif dalam mengangkat martabat mahkamah syariah. Saya yang bawa. Sejak itu ada pindahan-pindahan kecil, tapi sampai sekarang belum ada. Apa maksud 1211A? Cadangan perbincangan dalam Badan Perundingan Islam yang saya kongsikan bersama dengan Tan Sri KSN masa itu, Tan Sri Hashim Aman, dan nasihat Profesor Ahmad Ibrahim. Kerana pada masa itu beberapa keputusan mahkamah sivil melanggar mahkamah syariah dan mengenepikan keputusan mahkamah syariah. Jadi kepada orang-orang katakan bukan Islam, saya sebut, kalau kita nak martabatkan mahkamah syariah, tidak memaksa orang bukan Islam, tapi tidak mensabah bagi orang bukan Islam, umpamanya, menggunakan mahkamah sivil, mengenepikan keputusan mahkamah syariah, maka jalan keluarnya 1211A dalam kurungan. Maknanya memberi kuasa mahkamah syariah, tetapi tidak memberi kuasa kepada mahkamah syariah untuk memutuskan ke atas orang bukan Islam. Itu yang kita sepakati pada masa itu. Sekarang ada lagi pandangan mengatakan bahawa bentuk keputusan kuasa mahkamah syariah itu harus ditingkatkan. Iyalah, bawa dalam perundingan. Jangan ini keputusan masing-masing negeri. Itu terserah kepada Mahkamah Persekutuan kalau dianggap teratur atau tidak. Tetapi jangan disinggung, kerana saya ambil alih bulan November tahun lalu, baru setahun. Kes ini sejak 2021 dan 2022 tidak ada jalan kuasa. Jadi
tak usahlah dipolitikkan. Ya. Dan jangan kita cemarkan. Perlembagaan kita bersumpah pertahankan perlembagaan. Nak pindah, ada peraturan dan proses dan prosedurnya. Sementara kita semua akui, termasuk saya di sini, dan saya akan terang Jemaah Menteri hari Jumaat ini, bahawa kita akan, malah ini sudah pun diputuskan, yang MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor dan dipersembahkan di Sidang Mahli Raja-Raja Melayu baru-baru ini. Kerana setiap pindaan yang berhormat yang menyentuh soal 153 Melayu, hak keselamatan Melayu, itu perkara 38(5) dalam kurungan. Kalau yang menyentuh umpamanya kuasa raja dari segi Islam, itu 38(2)B, itu kuasa raja, atau 38(6)C. Maknanya setelah jatuh kuasa ini tubuh, jatuh kuasa ini tubuh pun kita maklum kepada Malik Raja-Raja. Kemudian apa-apa cadangan daripada jatuh kuasa mesti dimaklum terlebih dahulu kepada Malik Raja-Raja. Dan ini dalam proses kita lakukan yang tidak dilakukan sebelumnya. Tetapi dalam ucapan termasuk di parlimen, siapa yang mencabar syariah, bahawa kerajaan kalau gagal kita ambil alih, mimpilah kau nak ambil alih kerajaan sekarang ni. Kerajaan sekarang sangat kuat, 2/3. Baik, kalau orang tanya dah kuat 1/2/3, mengapa tak buat? Ini yang kita lakukan. Jadi jangan, saya fikir, gunakan ruang mengatakan tidak ada. Dan tidak munasabah untuk kita panaskan suhu politik dan kebencian. Dia tanya orang di bawah, kalau tengok dalam sosial media, ini maknanya Perdana Menteri Madani tidak peduli syariah Islam. Dia tubuh. Jadi saya harap perkara ini, ya, jatuh kuasanya adalah soalan kedua kan, biar Menteri Agama perincikan siapa jatuh kuasanya, bekas hakim atau ketua hakim. Sudah pun dibentuk jatuh kuasa. Kerana tubuh jatuh kuasa pun kena maklum kepada Tuanku Sultan Selangor dan Malik Raja-Raja. Kerana hal-hal yang menyentuh soal agama ini, Raja-Raja tegas. Sebab tu dalam 153 juga yang dibangkitkan soal 3R, walaupun banyak dibantah, patutnya bantah pada Malik Raja-Raja. Dan Malik Raja-Raja yang kemukakan ini, dan saya hanya dalam hal yang menyinggung kuasa Malik Raja-Raja, kita terpaksa rujuk kepada mereka.